NDI. Okey, cek balik. Okey, dah ada. Okey, thank you. Sekejap tadi tak ada suara. Penat aku cakap seorang-seorang, Fikri. Okey, jadi topik Alif. Dah ada suara? Sekali dah ada suara? Tak apa. Sekali dah okey. Okey. Jadi topik kita pada petang ini struktur korektif, memahami kaedah meletakkan posisi dagangan dalam pasaran. Tak ada apa yang anda miss. Saya cuma bagi tahu pada petang nanti pada jam 5 dan jam 6 jangan lupa untuk ikut kita punya Follow the Bull Show. Saya dengan Imran Zatul sebagai host. Bos dia Zatul. Kita ada saya dan Imran pertama kali kita akan muncul bersama Sofian, Waalaikumsalam dan lain-lain. Terima kasih. Okey, jadi topik kita petang ni struktur korektif, memahami kaedah meletakkan posisi dagangan dalam pasaran. Sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi. Tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dengan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas kiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul. Saya seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya dapat lebih daripada 20 tahun. Okey, something yang kita miss semalam, Pian dan Alif, Fikri, adalah NZD US dollar. Saya tengok pada pagi tadi, tengah malam tadi baru saya perasan yang ini adalah breakout breakout dalam 5 wave. Ini kita tandakan sebagai lain semalam kan jadi ini adalah breakout 5 wave. Jadi kita ada set up 3, 7, 11 dekat situ 1, 2, 3, 4 dan 5 breakout ini breakout. So 1, 2, 3, tak kisah anda ambil sama ada A kat sini ataupun whatever, dia sama je dia akan react daripada kat situ. Okey, ini adalah A sepatutnya situ. Okey, jadi even anda ambil A kat situ ke, kalau A kat sini anda tak anda ngam-ngam ini akan anda akan terlepas Tapi saya ambil A sebagai flat sebab B ni dia tak cancel divergence Okey. Jadi kita ada set up untuk New Zealand dollar, US dollar di sini. Tapi bagi siapa yang tak sempat tengok yang ni, ini dah sampai 50%. Ini dah sampai 50%, dah hit 50% dan kita dah alihkan stop loss dia cuma kat bawah ini Okey. Ini adalah untuk New Zealand dollar, US dollar. Ambil A yang kat bawah. Yang ini. Ambil A yang kat bawah. Tak kena NU. Oh, okey. Yang ini Yang ini ramai yang akan tengok yang dekat sini, Alif. Ramai akan tengok dekat sini. It might be there. Kalau dia itu biarkan limit order anda selagi dia tak break B kat sini. Selagi dia tak break B ni, biarkan ia mungkin A kat sini ataupun A kat sini Saya lihat dia sebagai flat B ni sebab sini kalau ada tengok dekat time frame kecil, ini 5 wave. Ini tak dapat jadi lain. Dia tak dapat draw 3 tau. Yang ini Jadi kita tak dapat ambil A kat sini. Faham tak, Alif? Try tengok dekat time frame kecil bila anda tengok yang H1 ini tak dapat jadi 3 wave. Nampak kan? Jadi kita kena buat 3 wave, 5. Maksudnya kita lihat ini sebagai 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan 1, 2, 3, 4 dan 5. Di time frame kecil anda akan nampak benda ni. Jadi tak dapat nak ambil A kat sini. Sebab itu saya punya A tu kat belakang ni Okey. Tapi kalau anda ada ni, anda letak biarkan. Saya tak percaya dengan 5 wave. Saya percaya dengan 3 wave. Jadi 5 wave tu mungkin 3 wave. Jadi kalau anda dah letakkan dia sebagai sini, biarkan. Dia mungkin pergi dekat situ
Okey, dia mungkin pergi dekat situ. Jadi biarkan. Okey, itu adalah untuk New Zealand dollar, US dollar. Okey, kita balik kepada apa yang kita jangka untuk pergerakan pasaran untuk hari ini. FOMC. Itu cerita hari ini. Itu cerita hari ini. Kita akan dapati market agak sideways. Kita akan dapati all this movement dah berlaku pada waktu Asia. Masa Eropah dia akan consolidate. Orang akan mula keluar pasaran. Pada waktu US, kita akan ada data untuk Kanada pada sebelah malam nanti. Waktu Eropah agak senyap. Kita ada Australian dollar yang sell off selepas data inflasi dia miss expectation. Selepas tu dia mula supported balik. Kita ada untuk US punya good trade balance pada waktu malam nanti, but I don't expect much daripada data-data semua. Everybody will be waiting untuk FOMC. Jadi pada semalam kita ada few contohnya kita ada Alphabet, parent company untuk Google. Kita ada Starbucks, Microsoft yang mengumumkan perolehan yang lebih tinggi. Tapi saham dia sell off. Kenapa? Kita ada contohnya seperti semalam. Tesla bukan semalam, hari Isnin. Hari Isnin. Tesla awal pagi, semalam lah, awal pagi subuh mengumumkan perolehan dia. Tetapi saham dia jatuh. Kenapa? Sebabnya outlook untuk syarikat-syarikat ni, kita ada syarikat-syarikat ni yang mengumumkan perolehan yang lebih tinggi, tetapi dia jangkakan bahawa selepas ni akan slow down balik as orang mula keluar, kebergantungan kepada teknologi online bukannya menurun, tetapi jumlah mereka yang baru, contohnya untuk Netflix, untuk subscribe Netflix, dijangka tidak melonjak seperti sebelumnya. Jadi kita nampak untuk expectation pasaran, market nak tengok. Nombor satu adalah FOMC. Itu nombor satu. Adakah Fed akan mula bercakap mengenai tapering, akan mula mengurangkan liquidity dalam pasaran. Itu nombor satu. Itulah yang cerita FOMC tu. Yang kedua adalah kepada data ni, advance GDP. Esok hari yang amat penting. Satu adalah FOMC tengah malam kita nanti. Lepas tu kita akan ada advance GDP ni. Jadi advance GDP ni market nak tengok adakah ekonomi US betul-betul perform. Jadi kalau kita lihat jangkaan pasaran konsensus pada 6.8, manakala untuk Federal Reserve untuk Atlanta GDP now, ini adalah untuk Atlanta, kejap ni mana dia. GDP now untuk Atlanta menjangkakan bahawa kuarter pertama ekonomi US akan berkembang sebanyak 8.2%. Ini adalah berdasarkan estimation pada 26 April. Ini 28 bulan kan, 2 hari lepas. Menjangkakan bahawa first quarter 2021 akan mencecah 8.2. Okey, jadi kita ada GDP US sebelum ini yang berada pada tahap ini. Kita tengok kepada GDP US. Ini adalah keadaan ekonomi US pada kuarter keempat. Pada kuarter keempat adalah sebanyak 4.3. Okey, melonjak pada kuarter ketiga selepas kita ada Fed dan lain-lain cuba untuk menyokong supaya aktiviti ekonomi meningkat. Jadi untuk kuarter pertama tahun ni dijangka akan naik. Okey, jadi kita nak tengok adakah kenaikan kuarter pertama tu sustainable. Jadi kena faham, market dah price in benda tu tau. Jangkaan market macam kita jangka gaji nak naik. Jadi anda mungkin akan belanja lebih sikit pada bulan ini ini dia. Jadi ini yang kita nampak. Okey, market menjangkakan memang bagus dan data-data menunjukkan bagus. Kejutan dia kalau dia miss. Kalau dia bagus, lebih bagus, kita akan ada naik lagi tapi tak sustain. Dia naik, lepas tu akan ada pengambilan untung. Faham? Tetapi kalau dia miss, kita akan ada major sell off.
kita akan ada orang ramai keluar daripada pasaran. Faham kan? Ya, macam anda anda jangka gaji nak naik. Oh, bagus. Anda belanja lebih sikit, nampak member jauh. Kau kat mana? Dah minum. Air kau tadi aku dah bayar, dah jauh dah. Itu kalau anda jangka gaji naik. Kalau gaji memang naik, anda dah belanja dah duit tu. Mungkinlah bawa anak pergi KFC kan sekejap. 2-3 hari makan KFC. Sekarang ni tak ada orang makan KFC, semua makan biasa. Makan hotel lah. Tu faham Tapi kalau tiba-tiba gaji tak naik, anda dah belanja tadi. Oi, payah tau. Sama. Macam tu lah saya letak, try ambil contoh senang nak faham. Okey? Itu gambaran dia lah, lebih kurang macam tu lah. Lockdown besar-besaran saya tak nampak lah untuk US. Sebabnya kita ada vaccination. Vaccination program ongoing. Kita akan ada Joe Biden mungkin kehilangan politik dia, politik power dia. Kalau dia buat lockdown besar-besaran, there will be lockdown untuk area, tapi dia bukan lockdown secara nasional. Kat US pun dia tak ada macam tu. Dia akan kepada state dan kepada county, kepada daerah. Dia tak ada macam tu. Kat Malaysia mungkin lah. Kita pun kat Malaysia kita kepada PKPD kan. Kepada dan certain state lah. Jadi dia macam tu. Okey. Kalau kita nampak PMI US menunjukkan bahawa peningkatan pada kuartal pertama tu sustain. Indeks PMI menunjukkan angka yang lebih tinggi untuk April. Nampak? Jadi market is all pricing in benda bagus pada waktu ni. Kejutan dia kalau dia miss. Kalau dia miss. Itu kejutan dia. So kalau keluar seperti jangkaan market, tak ada apa. Nothing. Kenapa dua kali ni? Okey. Kalau keluar seperti jangkaan market, jadi ada dua. Satu FOMC. Kalau FOMC menurunkan dan mula buat tapering, tapi ekonomi bagus, itu okey. Kita akan nampak market mula ambil untung, lepas tu naik balik. Tapi kalau FOMC, ini yang saya cuba bagi tahu. Ni. Sekiranya FOMC, okey, ini senario dia. Sekiranya FOMC, market tak jangka FOMC buat apa-apa, dia dijangka akan lebih neutral. Dia tak buat apa. Dia neutral lah. Okey. Ini senario dia. Okey, senario dia. FOMC, dia stay put, dia tak buat apa. GDP seperti jangkaan. Kalau itu berlaku, kita akan ada pergerakan berterusan. Di mana pergerakan berterusan semasa apa pergerakan, apa sekarang ni punya trend. Trend semasa kita ada indeks yang sedang melakukan wave 5. Jadi maksudnya indeks masih ke atas tapi tidak ada momentum. Faham? Kita akan ada US dollar yang dah melakukan 1, 2, 3 macam ni. Dan mula melakukan ke bawah. Okay, kita jangkakan US dollar akan buat benda ni ke bawah. Ini adalah untuk indices. Ini adalah untuk dolar. Saya letak dolar index lah. Dan kita akan ada yen yang akan lebih sideways. Ini adalah untuk yen. Nampak? Ini apa yang tengah di price in oleh market. Sekiranya FOMC kekal, tak buat apa, GDP keluar sama seperti jangkaan market. Jangkaan market adalah 6 point berapa tadi 6.8 mana ni? 6.8, sekitar 6.8, 8.2. Paling tinggi 8.2 tadi lah. Yang ini 8.2. Okay. Even kalau dia kuat, tak ada apa-apa. Dia sama seperti yang itu dah being price in. Yang kuat tu dah price in. Okay, ini. Okay. Ini pergerakan semasa. Senario 1.
Waalaikumsalam, Kasyah. Ini senario 1. Okey, apa yang kita lihat boleh mempengaruhi pergerakan pasaran secara besarnya. Senario 2 kita, ini senario 2. Senario 2. Okey. Senario 2 dia, FOMC kekal, tak buat apa. Dan GDP miss. GDP dia miss tapi tak terlalu jauh lah. Miss lah. Tak sama seperti apa yang market jangka. Sekiranya itu berlaku, kalau anda perasan movement semasa, anda tak akan nampak indeks ni buat high. Anda akan nampak seperti ini akan hold je. Dia tunggu je. Dia tunggu je. Okey. Sekiranya dia akan tunggu sideways, dia main dalam ni buat high tapi dia tak terus pergi lonjak. Okey. Sekiranya anda ada benda ni berlaku, GDP yang miss, kita akan ada indeks yang akan buat correction yang lebih besar. Faham? Dia akan buat 1, 2, 3. Lepas tu 3 kita akan extend kat sini tau. Yang ini 3 ni kita akan extend kat sini. Betul lah, 3 dan 4. Okey. 3 kita akan habiskan dekat sini. Kita akan ada masuk wave 4 yang besar. Maksudnya, sekiranya itu berlaku, kita akan ada correction yang lebih besar dekat indeks. Kita akan ada habis wave 3, lepas tu kita akan buat wave 4. Ni akan masuk wave 4. Ni dekat indices. Dia akan buat correction yang lebih besar. Nampak kaitan di antara fundamental dengan sentimen serta teknikal sekarang ni. Anda akan nampak benda ni. Kasyah, kalau dulu kan buat fundamental dia. Teknikal. Nampak tak macam mana saya satukan semua ni? Macam mana kita jangka movement berdasarkan apa, tema, dan kita nak tengok benda tu dekat chart. Anda akan dapati untuk dolar ni, kita akan balik kepada count kita sebelumnya. Kalau GDP miss di mana kita ada benda ni. Kalau siapa ingat yang count kita sebelum ni di mana kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 1. Lepas tu kita ada 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lepas tu naik balik. Itu 2. Kita akan ada dolar yang buat ke atas sebelum jatuh balik. Dan itu bermakna untuk yen, kita akan ada dolar yang kuat. Ini adalah dolar index. Kita akan ada dolar punya positif. Dan anda akan nampak untuk yen akan buat double correction. Euro JPY apa semua ni akan buat correction yang ke bawah. Yen akan kuat sideways ke atas. Ini adalah yen. Maksudnya yen pair akan buat double ke bawah. Kita bukan yen dynamic. Maksudnya indeks jatuh teruk. Tak. Kita akan ada dolar dynamic. Kalau GDP jatuh. Kenapa GDP US jatuh? USD yang kuat. Nampak? Bukan dia GDP tu US dollar. Dia kepada the overall financial market. Dan US dollar sebagai mata wang yang terbesar. Orang akan keluar daripada saham. Orang ambil profit. Macam anda lah withdraw. Anda tengah trade dengan untung. Naik dekat indeks kan. Dekat saham, equity market. GDP jatuh. Anda keluar. Wassalam memang. Dan anda withdraw kepada cash. Dolar. Itu dia. Waalaikumsalam Ustaz. Ini senario 2. Ini dua yang saya lihat probability yang ni. Saya melihat bahawa kalau ini even GDP naik, kita akan still masih dalam ini. Kalau dia naik tiba-tiba 14-15%, itu cerita lain lah. Saya tak nampak itu terlalu mengejut.
Tapi bukan kata tak mungkin, tapi itu terlalu mengejut. Kalau ada Joe Biden akan mula bercakap dan lain-lain, there will be leaks, tapi setakat ni tak ada. Kita tengok dalam Bloomberg tak ada, Reuters tak ada leaks. Kalau ada angka-angka yang pelik-pelik macam ni. Even GDP over tinggi sikit, itu akan kita continue apa yang kita nampak sekarang. Kalau dia miss, itu kejutan. Dan itu boleh menyebabkan indeks orang ambil untung. Tapi itu bersifat sementara. US dollar pembetulan dia akan break March 31 punya high. Indeks dollar index ni dia akan break March 31st punya high. Ini March 31st. Dia akan break balik ke atas. Ini akan jadi A, B dan C. Faham? Ini tak break tau. A, B, saya tak tahu dia break ke tak. Rasanya tak break. Ini jadi A, B, C habis kat sini. Lepas tu kita ada dolar naik ke atas balik. Kalau itu berlaku. Dan kita akan ada penerusan. 1, 2, 3, 4, 5. A, ini B. Lepas tu C balik ke atas. Nampak? Yang kita lukis sebelum ni macam ni kan? 1, 2, 3, 4, 5 kan? 5 zigzag. A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5. Faham? Kalau GDP tak bagus, saham jatuh, dolar akan bounce daripada semasa. Anda akan nampak dia play around kat sini je. Jatuh, main-main dalam kawasan ni je. Okey? Okey, jadi senario ketiga, Office yang saya nampak probability dia lebih rendah adalah ini. Saya tak nampak benda ni. Senario ketiga, dan kita mungkin akan ada senario ketiga ni sekiranya Fed mendapati bahawa ekonomi tak bagus. Anda akan jangka GDP tak bagus sekiranya FOMC tiba-tiba dia tambah lagi. Dia turunkan lagi. Dia kata entah apa, dia turunkan rate kepada negatif ke apa ke. Kalau itu berlaku, kita jangka GDP lemah. Faham? Kalau itu berlaku. Office saya tak jangka. Kalau itu berlaku, kita akan ada senario ini. Tetapi, instead of dolar kuat, dolar lemah. Itu beza dia. Indeks akan, bukan ini. Ini, kalau ini berlaku, pada awalnya anda akan dapati indeks akan memecut dulu. So, FOMC kan tengah malam kan. Indeks akan naik dahulu, lepas tu dia akan buat yang besar. Ini adalah wave 1, ini wave 2. Ini kalau GDP US jatuh. Faham? Tapi ini akan sampai support dan naik balik. Itu dekat indices. Kali ini, US dollar tak kuat. Yen yang kuat. Kali ini. US dollar akan jatuh ke bawah. US dollar akan jatuh ke bawah. Sebab dia tambah liquidity. Benda banyak. Supply tambah banyak. Ini US dollar. Kita tengok whether ini sampai 1618 ke tak. Kalau sampai 1618 ataupun buat lower low, dia akan continue weakness. Yen pada waktu ini, yen yang akan kuat. Kalau itu berlaku. Senario keempat, kita menuju kepada something yang besar esok. Of which ini adalah consensus market. Senario 1. Ini yang saya sedang ceritakan ya. Dan senario keempat di mana office saya tak nampak, FOMC mula tapering. Dia tapering. Maksudnya dia kurangkan pembelian aset. Dia mula bercakap mengenai inflasi. Dia cerita bahawa market dah kuat. Kalau itu berlaku,
GDP mungkin adalah kuat. Faham? Dia tak akan sembang pasal nak naikkan rate, nak apa kan kalau ekonomi tak ready. Kalau dia nampak ekonomi terlalu panas, dia orang tahu dah. Dia orang tahu dah GDP tu berapa. Cuma dia akan di-announce pada malam tu. Kalau itu berlaku, then kita akan ada US dollar yang mencanak. Pasaran saham akan buat wave 2. Pasaran saham akan mula buat wave 2. Ini indices. US dollar akan kuat. US dollar akan naik ke atas. Ini US dollar. Yen akan sideways. Jadi 4 senario ni untuk besok. Besok hari yang ni dah tak cukup habis yang tu. Pada pagi esok kita, selepas FOMC tu, kita akan ada apa tau? Apple akan mengumumkan perolehan dia. Kita jangkakan perolehan yang lebih tinggi. Tapi selepas dia ni, kalau kita tengok kepada Tesla, kita tengok kepada Microsoft, kita tengok kepada Alphabet, saham dia orang selepas perolehan tinggi kena sell off. Jadi kita jangka besok kalau FOMC tak buat apa, selepas Apple mengumumkan perolehan dia pada jam 5, ada jangka indeks jatuh dahulu. US dollar kuat dahulu. Untuk jangka pendek, 15 minit, 5 minit punya chart sebelum dia teruskan balik. Itu yang kita nampak setakat ini. Okey? Jadi itu adalah 4 senario yang saya nampak di pasaran untuk semasa, bergantung kepada FOMC. FOMC nak buat apa saya tak tahu. Dia orang mengundi. Jadi ini 4 senario dia. Yang kedua adalah kepada GDP. Jelas? Jadi kita tengok dekat chart apa yang kita nampak dekat chart untuk semasa. Jadi dollar index semasa. Nampaknya ini kalau breakout ke atas kita akan ada buat double. Belum lagi, ini tak ada apa-apa. Ini akan buat double. 1, 2, 3, double. Okey, ini akan buat double macam ni. Dan masih lagi 2. Okey, ini adalah untuk dollar index. Jadi itu bermakna untuk U-share pun double. Akan buat double. Euro US dollar pun akan buat double. Kalau itu break. Pada waktu ni tak. Kalau ini break, dollar index ni break. Ini tak break lagi, hampir. Ni tak break lagi. Dia kena break atas. Dia kena break atas. Ni tak break lagi, hampir. Ini mungkin wave 2. Ini baru saja 1, 2, 3. Boleh kata 5, 5, 3, 5. Tapi pada waktu ni tak break. Kalau dia break, dan kita kata ini adalah wave 2. W, X dan Y. Jadi kita tengoklah apa dia buat. Belum break lagi. Ini adalah untuk mana euro? Euro US dollar. Euro US dollar pun belum break, masih lagi wave 2. Kalau dia turun ke bawah, ini adalah W, X dan Y. Faham? Okey. Bagi mereka yang short term, ini semalam, ini tak sampai equal date tau. Ini tak sampai. Ini tak sampai. Jadi kalau dia ke bawah, anda boleh cari peluang untuk long daripada bawah ini. Daripada sini. Ini tempat dia. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 dan 3 untuk long. Okey, itulah untuk euro US dollar. Pada waktu ni tak ada, dia belum break ke bawah. GDP US dollar tak, GDP US dollar tak. Ini dia completely different that one. Ini different. Sebabnya besar dia ada di structure. Tapi kalau dia jatuh ke bawah ini, kita akan long untuk GU. Sekarang ni tak ada apa-apa. AUD US dollar ini tak break out. Jadi ini tak ada apa-apa. Ini tak ada apa-apa. Tak ada, anda tak enter kat situ.
NZD US dollar seperti yang kita bincangkan awal tadi ya. Saya ambil flat dekat sini disebabkan kalau kita tengok yang kecil, ini 5 wave. Jadi saya tak dapat tandakan A kat sini. Okey. Jadi saya ambil masuk di sini. Kalau dia turun lagi, ini adalah 3 wave. 1, 2, 3. Naik. 1, 2, 3. Boleh enter tak? Tak. Anda tak enter. Sebab dia bukannya jelas. Tak macam euro US dollar. Yang apa yang saya maksudkan dengan ini kalau dia buat 7 swing, itulah W, X dan Y kan. Apa beza struktur ni dengan euro US dollar? Kenapa saya katakan euro US dollar lebih cantik? Kenapa dia lebih cantik euro US dollar? Dia lagi jelas. Satu W, X dan Y. Ini ideal dia, buku teks dia, ABC. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Di mana kalau anda ambil channel, anda ambil channel, okey, X ni break macam kat sini. Kalau anda ambil channel, okey, B, X, kalau ini X dan dia break down ke bawah, ini break 3 wave macam ni. Hari ni kita cerita benda ni W, X dan Y. Ini benda paling banyak dalam market. Pembetulan macam ni yang paling banyak berlaku dalam market. Okey. Jadi kalau anda nak trade, anda trade euro US dollar berbanding dengan NZD US dollar, AUD US dollar. Kalau ini buat ke bawah, faham? Ya, sebab ini tak nampak. Ini tak nampak. Dia punya X tu tak break trend line, tak buat apa. Structure dia tak separate. Structure dia tak jelas separation dia. Faham? Boleh Alif? Ya? Kasha? Ya? Kalau anda dah enter biarlah. Ya? I would rather untuk lukis dia macam ini. A, B dan letakkan ini ke bawah lagi. Mungkin itu structure dia. Okey. Tapi kalau anda based on W, X dan Y, anda tak enter yang ini. Okey. UCAT tak ada apa-apa. UCAT tak ada. Anda sepatutnya dah enter tempat kita entry hari. Anda sepatutnya enter CAT JPY itu. Tak ada apa-apa. Kalau ini breakout ke bawah, ini breakout ke bawah, tak ada entry masih. Tak ada. Tak ada apa-apa. Dia tak ada apa-apa. Kalau ini breakout ke bawah, then nanti anda boleh trade wave 2. Kalau ini breakout ke bawah daripada March punya low ni. Okey, kalau dia breakout ke bawah dalam 5 wave, 1, 2, 3, 4, 5 wave, then anda boleh trade wave 2 untuk short. Okey, pada waktu ini anda tak sentuh dia. Anda tak sentuh dia apa-apa. Faham? Okey. Jadi kalau ada nak re-entry, kalau ini breakout ke atas, ini kena BE, anda trade Euro USD. Nampak? Ini adalah jadi macam ni. Ini jadi macam ni. Okey. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ada enter kat sini. Okey. Saya tak dapat bagi selagi dia tak pergi breakdown bawah ni. Break bawah ini break bawah C ni. Pada waktu ini dia masih macam ni. Ini adalah biru. Pada waktu ini.
Unless dia buat benda tu, then kita enter ni. Kita tak dapat nak bagi selagi dia tak berlaku tau. Ini hourly chart. Ada 5-6 jam kot. Kalau dia tak ni kan, takkan tak dapat. Ada letak alert bawah 2 tu. Ada tunggu dia break. Baru lepas tu ada letak limit order. Tak payah tenung dah. Letak stop loss, letak TP. Ini adalah untuk incomplete sequence. Ini incomplete sequence punya entry. Ini bukan ini incomplete sequence punya entry. Faham? Jadi semasa saya tak dapat bagi dahulu. Tapi ada tahu apa yang nak cari? Kalau dia breakdown ke bawah ni, tarik Fibo dan tunggu bawah ni untuk entry. Letak limit order dah. Ini adalah bentuk ini. W, X dan Y. Okey, tarik Fibo. The moment dia break out bawah ini, bawah C ni, dia break out ini, break out ke apa ke break out kan? Anda tarik Fibo dia. 1, 2, letakkan order anda. Stop loss bawah ini tempat ni. Macam tu. Okey, stop loss TP daripada 5 wave yang dia betulkan yang sebelah ni. 3, 4, 5. Jadi anda ambil lah daripada 4 ni kepada entry. Faham? Entry. Jadi entry dia macam tu. Faham Saya harap by now semua clear benda ni. Macam mana setup yang kita tengok. Jadi kalau dia buat benda tu, dan kita entry. Sekarang ni kita dah ada trend, dah ada high-high. Boleh tak jadi 5 kat sini? Boleh. Lepas tu dia buat correction yang lebih besar. Kalau dia 5 kat sini, of which kita tak tahu. Kenapa saya katakan ini akan extend? Disebabkan oleh movement dekat USD JPY. Disebabkan oleh movement dekat USD JPY. Saya katakan dia akan extend. Di mana USD JPY dijangka akan buat 3 wave ke kanan untuk lengkapkan wave 2 yang belum ada lower low. Maksudnya, kita tak nampak US dollar kuat. Ini US dollar 3 wave. Unless tiba-tiba dia jadi A, B dan C. Ada kemungkinan untuk dia buat A, B dan C. Tapi setakat ini belum ada. Kalau sini, apa signifikan dia kalau sini jadi A, B dan C? Apa signifikannya kalau sini buat A, B dan C? Jadi A, B dan C. Kalau ini jadi A, B dan C, dollar index ni, euro US dollar akan buat correction yang lebih besar. Dollar punya kekuatan. Bukannya tengok macam ni je. Oh, ini 5 wave. Terus 1, 2, 3, 4, 5. Tak. Anda sedang bias anda untuk apa? Boleh tak dia 1, 2, 3, 4, 5? Boleh. Break 1618. Jadi kalau dia break 1618, then anda akan tukar yang ini deeper correction. Correction yang lebih dalam. Macam mana kita nak buat deeper correction? Macam ni je. Ini 1, ini 2. Faham tak? Ini 5. Habis. Itu je deeper correction. Wave 2. Kita sekarang ni obviously kita ambil langkah yang lebih agresif. Saya ambil dalam trading anda kena agresif. Kalau tak, bila anda nak entry kan? Bimbang ini, tengok sana, tengok kiri, tengok kanan. Saya akan ambil yang lebih agresif. Di mana saya cuba cari di mana dia akan buat 3 wave correction. At least 3 wave correction. Kalau ini adalah 1, 2, 3, kita enter. Kalau ini adalah sebahagian daripada 2, dia akan buat 1, 2, 3 at least. Kalau ini W, X dan Y kan. Jadi kita dah dapat letak BE. Itu je.
Faham? Jadi kalau dia buat 3 wave ke bawah, ini kalau dia buat macam ni. Kalau ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Lepas tu dia buat 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 50%. Jadi kita akan keluar. Kalau dia buat diagonal. Kalau dia buat diagonal, kita tak dapat nak baca. Itu mungkin diagonal. A, 5, 3, 5 ke bawah untuk buat 2 ni. Kita tak tahu. Tak tahu. Kita tak tahu. Kalau dia buat diagonal, kita tak tahu. Sampailah dia lengkap, baru kita tahu. Diagonal anda tak dapat nak baca. Tapi apa pun, kita tahu at least dekat equal leg tu, kita jangka dia buat 3 wave. Jadi kita dapat letak BE. Kalau dia pergi terus, kita untung. Dia tak pergi, kita akan kena BE. Ataupun stop loss lah kalau dia terus jadi motif. Dia jadi motif, kita tak dapat nak elak apa-apa. Tapi arah dia ke atas. Itu adalah untuk, ni dah break, nampak? Jadi ini break untuk dollar index, jadi kita jangkakan yang lain-lain tu akan break. Ni dah break. Ini dah break. Jadi saya tak dapat tandakan ini sebagai A, B dan C balik. Ini akan jadi W, X dan Y. Ni macam ni. Okey, ini akan jadi macam ni. Nampak? Ni adalah W, X dan Y. W, X dan Y. Ke atas. Okey, jadi maksudnya untuk euro US dollar pun dijangka akan buat benda tu. Takat ni dia belum break. Tunggu dia break, baru kita lukis. Jangan lukis belum. Itu mungkin disebabkan oleh GBP dan lain-lain. Chef, ingat itu adalah komponen-komponen dalam apa? Dalam dollar index. Itu dia. Okey. Untuk indices ke atas tapi untuk semasa kita jangkakan yang lebih mellow sideways. Belum ada apa-apa untuk dia, saya tak berminat pada semasa. Kita jangkakan pergerakan sideways masih berterusan as market menunggu kepada FOMC dan angka GDP serta Apple punya ni. Semua sideways, nampak tak? Everything goes sideways. Kecuali kalau anda nak trade, anda trade yang bukan indeks US. Faham? Bukan indeks US, anda boleh trade. Ini tak ada. Kalau dia buat 5 wave, tak ada apa-apa. Germany DAX, kita tunggu wave 4 nanti. Kat bawah sana. Nikkei pun. Nikkei kalau dia buat benda ni, anda boleh trade. 1, 2, kalau dia break 3, 4, 5. Kalau dia break 1 sini. Then 1, 2, 3 ada trade. Ini adalah yang biru. Yang biru. Faham? Itu adalah untuk Nikkei. Kalau dia break 1 atas ni. Then ada trade yang 2 kat sini. Sekarang ni tak ada apa-apa. Ini sideways market. Tak ada trend. Jelas? Okey, Nikkei kita kalau dia break out ke atas. Mana lagi? FTSE pun sama, tak ada. Ini tak ada equal leg. Ini dah complete. Ini dah complete. Satu dia dah complete. Hampir complete. Tak berminat. Ini dua ni nak anti dua kat sini. Bukannya enter kat sini. Arah dia ke atas. Okey. Ini tak bagi peluang semalam. Unless anda tengok dekat. Ingat tak kita sebut mengenai benda ni semalam? Dia break out kan? Ini break out. Dia tak bagi peluang.
Dia tak ada pullback yang nyata. Breakout 1, 2, 3 kan. Dia terus naik dah tu. Ini wave 1, ini wave 2. Ini yang ditunggu semalam. Tapi dia tak turun yang banyak. Ni kat sini. Tak nampak. Okey. Jadi ini tak ada apa-apa. Ini 1, 2, 1, 2, 3 tau. Ni jauh lagi pergi. So IBEX ke atas, indeks asalkan anda tak short dia, anda okey. Saya tak nampak sebarang sebab daripada sudut teknikal untuk anda nak short indeks. Tak ada. Kalau anda tahu teknikal, anda tak akan pergi short indeks. Anda tak short benda yang bergerak macam ni. Tak ada. Tak ada support, tak ada resistannya, tak ada apa. Anda tak pergi short benda yang macam ni. Okay? Itu benda logik dia pun. Kalau dia turun, kita nak cari long. Anda tak pergi short dia. Tak ada, ni dah jauh sangat ni nak jatuh dah. Tak ada. Tak ada. Dia tak ada lower low. Kalau anda tahu teknikal, Wak Ima pun anda tahu Marubozu, anda tak pergi short yang benda ni. Saya tak nampak sebarang sebab untuk anda nak short indeks. Kalau anda ada sebab untuk nak short indeks, benda lain, fundamental ke, apa ke, anda short yen pair, anda tak short indeks. At least, yen pair ni, dia ada lower low sebelum ni. Dia belum buat higher high. Jadi kalau anda nampak sebab untuk nak short index, anda short yen pair. Faham? Anda tak short index langsung. Anda tak sentuh dia. Tak ada butang short kat dia. Tak wujud. Okey? Okey. Kepada yen pair, kita nak dapati untuk US dollar JPY bergerak ke atas. Ini mungkin 5. Kalau dia 5, then dolar tadi akan buat correction yang lebih besar. Nampak? Okey, kalau kita tandakan ini sebagai A, sebagai 1, 2, 3, 4, 5, then dolar akan buat yang lebih besar. Kita tengok apa dia punya cerita kat sini. Okey, kalau orang lain, dia akan tandakan sebagai 1, 2, 3, 4, 5 tau. Saya tak tandakan sebagai A, B dan C. Saya tak tandakan dia sebagai A, B dan C. Saya tandakan dia sebagai W, X dan Y. Sebab saya jangka US dollar ni akan melemah daripada 2 ni. Kalau dia breakout atas ini, breakout atas 4 ni, 2 ni, automatik saya akan buat apa? Alif. Automatik saya akan buat apa? Kalau ini breakout ke atas, automatik saya akan buat apa dengan dollar index ni? Dengan UJ ni? Kalau ini breakout ke atas. Kalau ini breakout ke atas. Rimon. Automatik saya akan buat apa? Pian. Nak tengok Kasha. Kalau ini breakout ke atas. Ini breakout ke atas macam ni. Dia breakout ke atas. Dia breakout macam ni. Apa yang akan saya tukar kepada UJ ni? Sini akan jadi 5. Sini akan jadi 5. Akan jadi A, B, C. Dia akan jadi zigzag. Nampak? Instead of W, X dan Y yang ditandakan semasa. Itulah caranya menentukan wave sequence. Anda nak menentukan apa jenis correction. Faham? Anda menjangkakan correction apa. Bukannya terus tengok, oh ini 1, 2, 3, 4, 5. Ni nampak macam 5. Betul. Tak salah pun. Tak salah. Dalam edit wave, tak salah pun benda tu. Tak salah. Itu betul. Tetapi, kalau anda melukis market dynamic, itu silap.
Itu silap. Sebab sini 3 wave. Itu silap. Anda akan lukis W, X dan Y dahulu. Sebab anda tak jangka dia kuat. Dia pecut. Itu. Okey. Dia pecut, betul. Tapi struktur dia belum break 1618. The moment dia break ini, dia break 4 ni, pada waktu tu automatik ini jadi A, B dan C. Then, kita tengoklah. Kalau ini lower low, kita boleh trade. Ini tak. Ini tak ada. Tapi apa impact dia? Kalau saya lukis W, X dan Y, satu lagi ya. Kalau saya lukis ini sebagai A, B dan C, kalau saya lukis ini A, B dan C, pada masa yang sama saya nampak ini breakout ke atas, saya tak akan jangka Euro JPY ni pecut ke atas. Faham? Saya tak akan jangka ini pecut ke atas. Saya akan jangka ini sideway ke bawah. Okey? Ini sideway ke bawah. Kalau saya jangkakan macam ni, W, X dan Y, USD, JPY, sebagai sideway, then saya jangkakan ini masih ada kekuatan ke atas. Sideway ke atas. Faham tak? Anda kena fikir 3, bukannya fikir 2. Indeks dolar yen, indeks dolar yen. Anda tak dapat fikir cuma 1. Sebabnya, kalau kita ada euro US dollar yang jatuh sebab dolar kuat, okey, pada masa yang sama, kita ada UJ yang naik ke atas, tak ke pening jadi euro JPY ni, dia tak dapat nak pecut ke atas. Dia akan sideway je. Okey, dia akan sideway je. 45 macam ni lah. Tetapi disebabkan kita ada dollar index yang belum lagi break ke atas, bermaksud untuk euro US dollar ni, belum break ke bawah 4, bukan break 2 ni, break bawah 4 ni, belum lagi ke bawah. Kita ada UJ yang naik ke atas. UJ yang naik ke atas. Tapi 3 wave. Okey. Itu bermakna ini masih sideway ke atas. Kalau euro US dollar, dia macam ni saja. Dia macam ni saja, euro US dollar kan. Dia turun, tapi dia tak break wave 4. 1, 2, 3, 4. Lepas tu dia turun macam ni tadi kan. Dia turun, tapi dia tak break wave 4. Lepas tu dia naik. Okey. Ini euro US dollar. Saya bagi ni. Ini EU. Tapi UJ naik macam ni. UJ naik macam ni. Apa jadi kepada EJ? Apa jadi kepada EJ? Kalau EU naik tak break 4. Ini 4 tadi ya. UJ tetap naik. Apa jadi kepada EJ? Ini obviously bukannya US dollar kuat. Bukan US dollar kuat. Ini JPY lemah. Nampak? EJ akan melayang naik. Akan extend. Tak. EJ akan naik tinggi. EJ tu EU darab dengan UJ. Kalau dua-dua ni naik, EJ ke bulan. Faham ke Syah? Kita akan extend tinggi lagi. Dan kalau ini breakout RSI dia, ini breakout RSI dia, ini breakout, ni mungkin kita dah ada, kita mungkin akan extend. Ini pada waktu ni belum. Dah break tak? Ini dah break belum. Sama. Kalau dia breakout lagi, ini breakout ke atas lagi, wave 3 kita ke atas ni. Pikir triangular, pikir 3.
PK 3. Kalau EU naik ke atas, UJ naik ke atas, itu bukan US dollar kuat. So kalau US dollar kuat, EU ke bawah. Faham tak? Kalau US dollar kuat, EU mana naik? EU jatuh lah kan. EU jatuh kalau US dollar kuat. Tapi cerita dia, UJ naik, EU naik, USD tak kuat, JPY lemah. Euro JPY terbang. Faham? Fikir triangular. Inilah caranya anda berfikir macam mana nak faham satu chart kepada satu chart yang lain. Itulah dinamik dia. Sebab itu saya lukis macam ni. Ini tadi. Itu sebab dia. Saya ada terima PM pagi tadi. Kenapa ini W, X dan Y? Ini saya sedang ceritakan lah. Kenapa dia. Kenapa saya letakkan dia sebagai W, X dan Y. Dia boleh jadi, kita boleh lukis dia sebagai, kita boleh lukis dia sebagai A, B dan C. Zigzag. Betul, tak salah pun. Tak salah pun. Tapi untuk market dynamic, kita tandakan dia. Saya mungkin petang nanti saya gunakan A, B dan C. Kalau 4 tu break. Boleh Kasha? Nampak beauty benda ni? Kita gunakan signboard ni. Kita gunakan signboard ni. Ini nampak 5 wave. Tak dapat dinafikan. Ini mungkin A, B dan C. Kenapa kita letakkan W, X dan Y? Sebab kita ambil langkah lebih agresif. Cantik kan cara tu? Kita gunakan signboard tu. Kita nak buat apa? Jadi apa pun anda buat, anda tak pergi short yen pair. Anda tak pergi short yen pair. Selagi anda nampak saya tandakan UJ ni W, X dan Y, anda tak pergi short dia. Ini mungkin breakout ke atas. GJ ni breakout ke atas. Bang Syukur ada tak? Bang Syukur tengok apa? Tengok flat dekat mana? Flat dari bawah ni. Flat dari mana? Oh ni. Dari mana flat? Flat dekat mana? Saya tak faham. Saya tengok juga dekat chart flat dekat mana. Ini A, B, C. Lepas tu jatuh. Tak dapat. Itu adalah 3, 4. Tak dapat. Flat atas macam ni. Tak. Fikir balik. Flat to correction. Ini trend. Flat to correction. Anda tak pergi short yen pair. Itu je. Muktamad dia. Kalau dia jatuh, kita nak long dia. Kalau dia jatuh, kita nak long dia. Kita tengoklah GJ. GJ kalau dia buat benda ni, kita long. Kalau dia break out ke atas, 5 wave, tak buat apa lagi. Kalau dia break atas ni, baru kita long dia. Pada waktu ni tak ada apa-apa. Kalau dia buat ke bawah, kita long. Satu, kita maintain GU tu ke bawah. Kasha, kalau GJ ni kan, dia buat macam ni. Kalau dia buat macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Direct je. Anda rasa kan? GU ke mana? GU akan break atas ni. Akan test high kat sini. Kalau GJ break atas ni, break out, GU tak sini adalah kawasan sini, tak silap saya. We were entering kawasan sini. Ini dah sampai equilibrium 13121. 13121 kat sini. Jadi kalau anda enter daripada bawah tu, anda dah yang ini ataupun yang ini. Saya tak ingat antara dua lekuk ni. Anda itu bulan 1. Yang ini, yang 2 ni. Anda dah ambil TP dekat sini. Anda dah ambil TP dah. 13121 kalau tak silap saya kan. 13121 dia punya TP.
13121 kalau tak silap saya. Saya kena check balik dekat journal. 18 Januari. 18 Januari ini. Itu dah equal leg. Dah sampai equal leg Equal leg yang ini. Equal leg yang ini. Ini dah sampai 13121. 131 sinilah. Dalam kawasan ni. Ini dah sampai. Ya. Bagi siapa yang enter daripada bawah tu, anda dah keluar. Tak ada cerita ini pergi lagi, tak ada. Tak ada cerita aku hold lagi ni, naik lagi ni. Tak ada cerita tu. Anda dah full cycle dia, anda dah trade, anda dah ambil. Saya seperti saya ceritakan, saya pakai time setiap 3 bulan, dia profit ke, dia loss ke, saya tutup. Itu cara saya. Sebab saya kepada portfolio, bukannya satu account trading. Tak. Kalau ada satu account trading, anda boleh hold. Itu cara saya lah. Mana betul, mana salah, tak ada. Kepada objektif portfolio anda. Apa pun, anda tak short. Kalau nak re-enter, selepas dia full cycle macam ni, ini buat 5 wave break. Kalau anda nak re-enter, ini tempat dia. Okay. Knowing yang cycle ni dah nak habis, anda cuma trade untuk shorter term. Faham? Anda tak pergi swing kat sini sampai 2-3 minggu. Tak. Anda punya TP cuma ini. Kalau enter 2 tu, anda punya TP cuma sini saja. Anda tak pergi TP 200-300 pun. Tak ada. Faham? Jadi cycle mana yang anda trade? Ingat tak saya sebut, kalau anda nak memulakan satu portfolio yang berbeza ni, yang cara portfolio, anda boleh bagikan kepada time frame. Itu salah satu dia lah. Ini adalah untuk apa? Untuk hourly punya time frame. Yang tadi tu lebih kepada yang lebih besar, daily, H4 ke atas swing. Itu lebih kepada short term swing. Short term swing. Okey, gold. Ada soalan untuk dolar dengan yen pair serta indeks? Asalkan anda tak short yen, anda tak short yen pair, anda tak short dollar pair, anda okey. Selagi anda tak buat benda tu, anda okey. Dia jatuh, anda cari peluang untuk long. Selagi anda tak buat benda tu, anda okey. Gold ke bawah sebagai correction untuk yang ni. Bagi saya dia akan ke bawah lagi. Boleh short tak? Tak. Anda cuma cari long untuk dia. Anda cuma untuk cari long untuk dia. Dia boleh habis kat sini tau. Ini cukup 1, 2, 3. Okay. Kita jangka dia buat double ni sebab kita jangka dolar akan buat double. USD JPY tu. Ni USD JPY pula, dollar index tu. Okey, yang ini. Dia akan buat ini. Itu sebabnya. Okey, mungkin kita dah start wave 2 ni. Dan kalau kita dah start wave 2, then gold ni akan jatuh ke bawah. Kalau itu wave 2, ini kan buat 1, 2, 3, 4, 5. Faham tak? Ini kan jadi macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Baru jadi wave 2. Anda tak trade kat sini. Belum ada structure. Belum ada sequence. Anda cuma trade gold kalau satu ni breakout dalam 5 wave. Anda tak trade dia kat sini sebab structure ini dah complete. Structure ini dalam equal leg. Anda tak trade dia. Kalau dia lebih 1.8, dia tak boleh trade. Anda cuma trade dia kalau dia breakout. Pada waktu ni gold buang dulu daripada MT4, MT5 anda. Anda tak trade dia. Arah dia ke bawah untuk short term, ke atas untuk H4 ke atas. Anda tak trade dia pada waktu ni. Dia tak ada sequence. Baru 3. Kalau nak kira pun
Boleh kira jadi 3 pun. Sama dengan silver. Bukan hari ni baru kita tandakan dia kan. 2 hari, semalam kita dah semalam. Hari Isnin kita dah buat benda ni. Gold dengan silver. Tapi anda tak pegang dia, anda nak long dia. Okey, minyak jangan buat apa dahulu. Minyak jangan sentuh dahulu. Dia tengah-tengah ni sideway market. Ini sideway, tak ada apa-apa. Ini high, tak high dia kat sini. Breakout baru ada high baru. Kalau dia buat 4, kita long dia. Dia breakout ke atas, dan ini adalah 4. Dan kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 kita long. Copper size ini tak cukup untuk account yang kita ada dekat ni. Saya trade dia dekat account lain. Tapi kita dah sebut mengenai copper kalau dia buat 3 wave ni. Fikri. Siapa? Fikri, Kasyah, ingat tak kita cerita benda ni? Kalau copper buat 3 wave, kita long. Okey? Dia buat 3 wave, masuk dalam kawasan equivalent. Ini kat bawah sikit. Okey. Siapa yang enter untuk copper? Sebab size ini lebih daripada $35. Jadi saya tak trade dalam account yang kita ada. Saya tak dapat nak buka. Kalau saya buka, dia crash. Tak dapat streaming dengan apa ni, tak dapat. Try hari tu, crash terus. Kena apa dah, tak tahu. Gambar pun kelang-kelip, tak tahu. Ada banyak masalah dah di sini. Okey, bagi siapa yang trade 50% kat sini, ada letak BE. Ini adalah A, B dan C. Ini adalah untuk copper. A, B dan C. Okey, ini adalah untuk copper. Ini ada dalam market outlook. Cumanya saya tak dapat trade dia untuk account yang kita buat ni. Sebabnya jumlah dia, copper long, any 3 wave or 7 swing. Jumlah dia lebih daripada $35. Ini. Tapi arah dia ke atas. Anda tak pergi short copper. Apa pun anda buat, anda tak pergi short dia. Dia jatuh, anda tunggu untuk long dia lagi. Okey, copper. Ini incomplete sequence. Ini momentum sequence. Momentum sequence setup. Anda tengok wave 3 dalam ni nanti. Ini mungkin pergi jauh lagi. Orang describe copper sebagai pengganti gold sekarang ni. Goldman Sachs. Itu Goldman Sachs cakap. Okey, Euro AUD, Euro AUD, Euro AUD. Atas ni kita nak short. Maybe sampai, tak tahu sampai ke tak, punya lama kita tunggu benda ni. Tak kisah. Lama tak lama, kita tak masuk tengah-tengah yang dia buat sideway. Lagi haru kalau anda masuk yang tengah-tengah macam ni kan. Kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun. Tunggu atas ni untuk short. Itu Euro AUD. Wassalam, Rashidi. Okey, Euro GBP sama juga. Atas ni kita berminat untuk short. Semasa tak ada apa-apa. Semasa masih buat correction, tak ada apa-apa. Okey. GBP AUD ada tak buat apa. Kalau dia break bawah 1 daripada semasa, kalau dia buat macam ni, kalau dia break out 1, 2, dia break out ke bawah. Kalau dia break out ke bawah, anda tak dapat trade benda ni. Kalau dia break out ke bawah macam ni, tak dapat. Dan anda akan kira sequence ini, tak dapat. Kalau dia macam ni, kalau dia break out bawah 1, dia buat macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia buat macam tu, anda tarik Fibo ini. 1, 2. Dia tak sampai 1 tau. Syarat dia tak sampai 1. Dan anda boleh trade 1, 2, 3. Anda boleh trade correction untuk short. Faham? Dia kena break 1 ni. Sini kan jadi, ini kan jadi 2. Ini kan jadi 1. 2 dalam yang merah. Faham? 1, 2. Ini akan jadi 1 yang putih. Ini akan jadi 1 putih ni. 1 dalam minit.
Kalau dia break bawah tu ada cuma trade kalau dia buat benda tu. Ini kan jadi ini. Baru ada trend. Dia kan jadi ini. Ini kan jadi 1, 2 merah. Ini jadi macam ni. 1, 2. Ini buat 3, 4, 5. Yang merah. Faham? Kalau dia break 1 biru tu, anda trade. Kalau dia tak break 1 biru, anda tak trade. So, kalau dia cuma break B sini, ini boleh jadi B lagi tau. Kalau dia tak break. Dia kena break 1 sini dan 5 wave. 5 wave, ingat 5 wave. Then anda trade dia. Syarat dia ada incomplete sequence. Then anda trade dia. Untuk short anda tak pergi long crosses. Anda tak pergi long crosses. Pada waktu ini anda tak pergi long crosses. Anda cuma cari untuk short. Okey. Dia naik ke atas ni, tak ada entry. Ini bukan lower low. Dia break bawah ni, kita ada entry. Sama dengan GN. Ni sama dengan GN. Ni sikit lagi hari itu. Kalau dia break 2, break ini, sini 2, sini 1, 2, kita boleh short. Sikit lagi. Dia tak sampai. Tak sampai. Tak sampai. Sikit lagi 2-3 pip lagi. Okey, apa yang kita cari? Ni hampir. Banyak yang dah hampir untuk menunjukkan bahawa dolar habis. Ini kalau ke bawah, sebabnya kalau dolar lemah, dolar kuat, NZD dan AUD tak boleh kuat. Komoditi dolar tak dapat kuat. Jadi kalau ini jatuh, bermaksud New Zealand dollar kuat. AUD kuat. Jadi itu bermaksud kita tak ada dolar yang kuat. Tariklah. Saya tak dapat sambil saya bagi sesi pun tarik kejap Ini dah break tak? Tariklah. Kalau dia buat ke bawah tu long dia. Limon. Tarik. Letak limit order itu je. 1, 2. Letak limit order kat sini. Saya akan letak entry selepas kita punya ni. Sini. Stop loss 10 pip dan TP adalah sini. Itu je. Dan ambil ni 5 pip. Okey, macam ni. Okey, ini boleh anda letakkan dekat saja sebab ini adalah kepada 4. Kalau dia masih dalam struktur yang sama, tak. Letak, kalau dia tak pergi ke bawah, tak. Anda cuma tunggu kat sini. Anda tak trade dekat sini. Boleh? Saya expect dia move macam ni, Wimon. Satu ada masa lagi. 1, 2, 3. Ini W, X dan Y kan. So ada 2-3 jam lagi untuk masuk. Malam ni lah kot. Malam ataupun besok. Kalau dia buat benda tu, anda long lepas tu. Okey, itu adalah untuk EU. Nanti saya letak dalam Outlook lepas kita punya. Sebab saya tak dapat, saya kena kira dekat MT5, dekat XM, baru level XM. Yang ini tak sama level dia. Dia lari 1-2 pip. Okey, kalau anda dapat buka dekat ni, anda buka dekat tu, anda kira dia. Faham? EU adalah textbook untuk W, X dan Y. Okey, jadi kita punya topik hari ini adalah fasa korektif, structure korektif, memahami kaedah